Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kata musannaf rahimahullah, dan bahagai yang kedua, dan bermula bahagai yang keduanya, yang kedua daripada dua bahagai bagi sifat Allah Ta'ala. Bahagai yang pertama sifat istighna. Ada 11 sifat. Bila 5, taruh 5, pilih pula 3. Tu dia. Tu istighna. Lepas tu, dan bahagian yang keduanya tu khabar, dinamo akan dia, akan bahagian yang kedua tu dipanggil, ulama usul panggil apa? Iftiqar. Sifat iftiqar. Apa iftiqar? Iftiqar artinya berhajat. Sifat berhajat. Tu. Jo kalau kira sungguh bukan sifat berhajat, kita yang berhajat, isnad majazi. Tapi sifat yang bila Allah Ta'ala bersifat, kita semua tu hajat ke dia belaka. Sifat istighna, sifat terkaya ke Tuhan terkaya, Tuhan yang terkaya. Tapi panggil sifat terkaya, panggil iktibar sabab. Dengan sebab Tuhan bersifat dengan sifat tu, dia tu terlepas daripada segala subah-subih. Sifat iftikar, sifat berhajat. Sifat berhajat kan kita berhajat? Kita. Tapi dengan sebab sifat tu, bila Tuhan bersifat tu, semua kita berhajat ke dia belaka. Tu makna iftikar. Sifat iftikar, sifat berhajat nama dia. Artinya, arti iftikar. Apa iftikar? Berkehendak. Tu arti dia. Apa makna berkehendak sini? Jadi berkehendak oleh tiap tu maksud dah. Ya tafsir oleh tu pergi ke makna dah. Artinya arti iftikar tu berkehendak. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Allah. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Berkehendak kepadanya, kepada takluk pada berkehendak. Berkehendak kepadanya, kepada Allah Ta'ala juga. Semua barang lain berhajat ke dia belaka. Sebab tu lah bila sebut la ilaha illallah tu, dia masuk dalam tu mustaghnin an kulli ma siwah, terkaya dari segala perkara, terkaya daripada segala benda, terkaya dari serba-serbi. Masuk 11 sifat. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada, berhajat kepada dia oleh tiap-tiap benda lain. Masuk dalam muftaqirun tu oleh 9 sifat. Tu dalam tu. Maka kata dia berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah, berhajat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Artinya arti berkehendak, arti berkehendak oleh tiap-tiap benda lain tu. Apa makna arti berkehendak? Artinya arti berkehendak oleh tiap-tiap benda yang lain tadi tu. Arti dia ialah berkehendak nak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah itu. Berkehendak kepada Allah, kepada takluk kepada berkehendak tu. Berkehendak oleh tiap-tiap benda lain kepada Allah. Allah mana? Sifat pada Allah. Allah yang menjadi, ia Allah menjadi akan dia, akan tiap-tiap barang yang lain. Kita semua tak lepas pada kena jadi. Kena berhajat kepada tukang yang buat kita. Moga baru ada ya, dulu tak ada, baru ada. Hak ni ngaji dalam sifat wujud dulu kan? Kita dah mengaji dah sifat wujud dulu. Tu Allah Ta'ala wujud yang zati, kita tu wujud aridi, wujud yang majazi ya. Tu dia. Berhajat kepada Allah, Allah yang menjadi, ia Allah akan dia, akan tiap-tiap barang yang lain. Dan yang menolak
daripadanya, dan ni atop kepada menjadi, atop kepada menjadi. Jadi berhajat kepada Allah, Allah yang menolak. Jadi menolak ia Allah, menolak daripadanya, daripada tiap-tiap barang yang lain tu, menolak akan kekurangannya, kekurangan bagi tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Kita ni nak kekurangan, supaya buta kita kekurangan. Siapa yang menolak buta? Allah menolakkan buta kita. Sampai tu kita celak molek ni boleh tengok. Tu. Nampak tu dah. Tuli kekurangan. Siapa menolakkan tuli daripada kita? Allah. Sampai tu dia boleh dengar lagi tu. Bahawa Allah, ia tak berhajat kepada yang menolak dah. Kerana dia tersuci pada azali lah sifat dia sempurna. Lihat, kita berhajat kepada Allah yang menolak ia Allah daripadanya, daripada tiap-tiap barang yang lain tu, menolak akan kekurangannya, kekurangan bagi tiap-tiap barang yang lain. Dah minta molek. Sebab gapo? Berkehendak oleh tiap-tiap barang lain kepada Allah. Kerana ni ilat kepada berkehendak. Sebab apa boleh kata semua barang berhajat ke dia belaka? Kerana ia tiap-tiap barang yang lain daripada Allah ni, kita ni lah. Kita ni semua benda yang lain daripada Allah ni Adam. Apa Adam? Tiada pada asalnya. Tak ada pada asalnya. Asal bagi tiap-tiap barang yang lain, tak ada. Apa makna asalnya tak ada? Tulis itu pada asalnya, yakni Adam pada asal, yakni sebelum daripada ada kita, yakni sebelum daripada ada kita, didahulu akan ada oleh tiada. Didahulu akan ada oleh tiada. Maka ada kita berhajat kepada yang mengadakan. Kerana ada kita dan tiada kita dikira bersamaan pada asalnya. Dikira bersamaan pada asalnya. Dan tidak boleh jadi kedua perkara yang bersamaan itu akan berat pada mana-mana pihak dengan tidak ada perkara yang memberatkan dia. Maka nyatalah bahawa ada kita ini mesti ada yang menekan pada pihak adanya. Menekan pada pihak adanya. Habis itu. Tu berhajatnya. Dulu tak ada. Orang panggil Adam kita tu sabik. Dulunya tak ada. Dulu kita tu, jadi belum pada ada tu, kita Adam dulu ke? Tu sekali lagi. Kita ada. Wujud lah ni ada tak? Ada.
Sebelum pada ada ni kita ada tak? Tak ada. Belum pada nak beranak orang ni kita tak ada. Kita Adam. Ni orang panggil Adam yang sabik, alam yang dulu belum pada wujud, sabiqin wujud. Patulah ni ada, tak lama mati. Tak ada pula. Adam pula, bertepur dengan Adam pula. Adam ni orang panggil Adam yang lahik. Adam yang mengiringkan ada. Tak ada yang mengiringkan ada. Tak ada yang dulu pada ada. Ni kita. Kita. Ni wujud kita. Berhajat belaka. Tilik marilik ni pun tak lepas. Tilik giguk ni pun tak lepas. Tak lepas. Tak ada pada depan ni pun tak lepas dah tu her. Tak ada belum pada ni pun tak lepas dah tu her. Allah Ta'ala ternapi dua-dua Adam tu. Sabit tu wujud dia tu zati. Wujud dia tu zati. Habis itu kerana ia Adam pada asalnya dan sentiasanya. Dan ni atop kepada ia. Atop kepada ia. Dan kerana kerana sekali lagi. Satunya kerana ia tiap-tiap benda yang lain daripada Allah tu pada asalnya tak ada. Dan kerana sentiasa tiap-tiap barang yang lain daripada Allah tu. Sentiasa jadi berkekalan. Sentiasanya dan berkekalannya barang yang lain daripada Allah tu sentiasa di dalam kekurangan. Sentiasa dalam kekurangan. Tak ada kesempurnaan. Walaupun nampak dah sempurna tapi tak sempurna. Nampak mata tu nampak sempurna boleh tengok balik dah. Tak sempurna juga. Lagu mana? Tengok tak boleh tembus ni. Kalau jauh dah tak nampak pula. Ada syarat pula. Dia gelap tak ada cahaya, tak nampak pula. Mata ada dah. Dah juga. Nampak sempurna dah tak sempurna juga. Kekurangan. Tu. Dia sentiasa dalam kekurangan. Tak ada kesempurnaan dah. Habis itu. Habis. Dan masuk di dalam iftiqar ini. Masuk dalam sifat iftiqar ini 9 sifat. 9 sifat tu masuk dalam tu. Han kena 9 sifat tu daripada segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah banyak. 9 sifat daripada segala sifat yang wajib tu masuk dalam istiqar. Masuk dalam sifat iftiqar. Maknanya 9 sifat ni bila Allah Ta'ala bersifat dengan 9 sifat ni, kita tak lepas pada dia dah. Semua kita ni tak lepas pada dia. Lek dia bila bersifat dengan 11 sifat, ia sendiri lepas pada segala-gala benda. Lagi pula lagi bersifat dengan 9 sifat tu, semua kita berhajat ke dia belaka. Tu ke Tuhan ni. Tuhan ni tuan. Tuhan ni tu pendek. Apa tu pendek? Semua barang berhajat ke dia belaka. Tuhan ni tuan. Apa tuan? Lek dia tak berhajat kepada agama. Tu pada ayat kira tu. Tuhan ni tuan. Tuhan ni tupanan. Tu. Tengok dalam kitab Baqarah 7 bahas. Masya-Allah itu tupanan dia kata. Tupanan. Habis itu masuklah tu 9 sifat, iaitu 9 sifat dah. 9 tu, 9 sifat tu mana? Wahdaniyat. Tu ambil mula dari wahdaniyat. Satu Allah Taala, asa Allah Taala. Dengan sebab dia so tu kita semua berhajat ke dia. Tak itu. Kalau Tuhan dua,
Kita tak berhajat ke Tuhan ni, kau berhajat ke Tuhan ni. Tuhan satu buat zat, Tuhan yang kedua buat Allah. Allah tak berhajat kepada Tuhan satu, Allah berhajat kepada Tuhan dua tu. Jadi dengan sebab tak sah tu tak berhajat ke dia belaka, tapi dengan sebab sah semua tumpu ke dia. Wahdaniyat pada zat, pada sifat, pada af'al. Dan kudrat sifat berkuasa, dengan ada sifat berkuasa semua tumpu ke dia. Sebab dia sah, bila dia sah, dengan sebab so, dia belakang hak buat. Dia belakang hak buat dengan kudrat dia. Kata apa dia belakang? Langit bumi, tak dia. Semua hak dia. Tak lepas daripada takluk kudrat dia. Tu je kullu mungkinin kita ni kan? Tu semua takluk kepada mungkinat. Masya Allah. Dan iradah. Ini lazim. Bila ada sifat kudrat, ada sifat perkahandak. Dia sebelum pada tu kira dari segi akal kita, bila dia kandak dia buat. Tu sifat perkandak dia. Sifat perkandak dia. Dengan sebab sifat perkandak dia, semua tumpu ke dia belaka. Ya dua ni berkait dah ilmu, tiga ni kudrat iradah ilmu ni. Dal ilmu sifat pengetahuan dia. Tu bila ada ilmu dia nak, bila nak dia buat semua benda. Tak lepas pada dia kita ni, berhajat ke dia. Dengan sebab ilmu dia ada. Cuba kira molek. Wahdaniyat, kudrat, iradah, ilmu. Dan hayat, sifat perhidup. Ni syarat bagi segala sifat, bukan syarat segala sifat ma'ani. Seolah-olah syarat bagi segala sifat. Sifat perhidup. Dengan sebab ia hidup, dia bersifat dengan segala sifat ma'ani. Bila bersifat dengan segala sifat ma'ani, kita semua tumpu ke dia. Dengan sebab dia hidup, kalau dia mati, pakai tak ada kecek dulu lagi. Tu sifat perhidup, hayat. Dan kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan yang berperkuasa. Ini lazim daripada ada kudrat pada zat, lazimlah kaunuhu qadiran. Dan kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang berkehendak. Ini lazim daripada iradat. Dan kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang berpengetahuan. Ini lazim daripada ada sifat ilmu. Dan kaunuhu hayyan, keadaannya Allah yang berperhidup. Ini lazim daripada sifat hayat. Wahdaniyat, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Lima ni. Kalau dulu wahdaniyat, kudrat, iradah, ilmu, hayat. 5 dah. 5 hak kita taruh ni. Ni apa dah? Istighna kita bila wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuh bi nafsih. 5. Taruh 5. Wahdaniyat, kudrat, iradah, ilmu, hayat. Lepas tu dalam 5 ni ada 4 hak ma'ani. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Maka 4 ni je lazim ma'ani, maknawiyah kata. Kudrat kaunuhu qadiran, iradat kaunuhu muridan, ilmu kaunuhu aliman, hayat kaunuhu hayyan. Jadi 8 9. Apa dak tu? 9 hak iftikar. Gamak dak iftikar. Boleh royak weh, orang kampung tanya, "Hei hawe, iftikar ni pasal mana iftikar?" Iftikna, iftikar ni pasal mana Boleh royak ke demo. Tu iftiqar. Tu habis itu ni kalau orang ingat sifat 20 ataupun boleh hurai ni, dia boleh heret banyak di ayat tu. Antumun fuqara ilallah. Tu engkau, kamu tu fakir kepada Allah. Sebab apa kamu fakir kepada Allah? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan 9 sifat. Tak lepas kita pada dia. Wallahu ghaniyul hamid. Bila kecek ghaniyun, bahas 11 sifat pula. Pasal tu bersifat dengan 11 sifat tu lah, dia terkaya daripada segala-gala. Tu dia. Dan lawannya, dia heret pula lawan. Atop kepada sifat yang wajib. Kau dulu, atop mana? Dan maksud ikutnya 9, atop pada 9.
Dan masuk dalam iftiqat juga oleh lawannya, lawan bagi 9 tu, 9 sifat tu. Mana lawan? Han, keadaan lawan itu daripada perkara yang mustahil. Mana lawan tu? 9 pula. Ini badal pada lawannya. Masuk dalam iftiqat itu oleh lawannya. Mana lawannya? 9 pula. 9 sifat pula. Tulis situ sana juga. Supaya dengan hak wajib dulu, hak istighna dulu kita tulis 9 pula tu kita kata ni, yakni yang termasuk di dalam iftiqar itu ialah istihalah lawannya. Ialah istihalah lawannya, bukan diri lawannya sungguh, bukan diri lawannya betul-betul. Tak apa kak. Kerana kalau lawannya ini masuk juga di dalam iftiqar, nascaya berhimpun dua perkara yang berlawanan. Iaitu asa, iaitu asa dengan berbilang-bilang, kuasa dengan lemah ila akhirih. Dibuatkan ada lawan masuk juganya. Kudrat lawannya lemah. Kalau lawannya masuk juga, kudrat kuasa. Lawannya lemah. Lemah dengan kuasa masuk hidup sekali boleh? Dak, hak maksudnya dak lemah. Dak lemah tu panggil apa? Istihalah mustahil. Istihalah lawan, bukan lawannya. Hak masuk dalam iftiqatnya tak lemah. Bukan diri lemah. Tak lemah. Tak lemah tu orang panggil apa? Istihalatun mustahil. Mustahil tu lawan. Istihalah lawan. Hak tu orang panggil tak lemah. Jaga. Baik. Maka bila masuk tu maka jadilah jadilah sifat iftiqat itu 18 sifat. Jadilah sifat iftiqat tu 18 9 hak wajib, 9 hak mustahil. 18. Inilah 18 sifat nilah. Ialah khabah, yang ialah sifat yang masuk di dalam iftiqat, masuk dalam sifat iftiqat. Hak 8 ni lah iftiqat. Hak dulu 20 apa? 24. Campur dengan 8 ni jadi apa? Dan jika dihimpunkan yang 24 dulu. Dan jika dihimpunkan sifat yang 24. Ingat tak 24 saat ni? Hak mana 24? 24 yang masuk ia pada istighna, yang tu sifat pada 24 tu. 24 yang masuk pada sifat istighna. Ingat tak 24 mik mana? Ingat tak 24 mik mana? Tu. Ulang sekali lagi. Wujud kidam baqa mukhalafah qiyam bi nafsih. Lepas tu wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sami' kat putih. Lepas tu okey, wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat mek tu baik. Lepas tu sami' basat kalam. Apa? Dapat dah? Sami' basat kalam kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi apa?
Sebelah. Sebelah lawan dia, sebelah 24. 22. Lepas tu masuk sifat yang harus 23. Lawan bagi sifat harus 24. 24 tu masuk dalam istighna. Nampak tu dah? Tu. Lawe Fadli. Esok right. Tu. Sebab pun tengah malam sikit malam ni, sebab esok hari Jumaat. Jumaat ni dia tidur pagi. Siapa tu? Lepas Jumaat esok baca juga tu. Tu. Tu dia. Ni orang panggil Tok Pakir. Tok Pakir ngaji sungguh mah tu. Allah, kawai Allah ngili. Tok Pakir ngaji sepatah tu dah. Dia tak tahu kata Tok Uwe duk baca, dia tak tengok ke. Dia tak tengok orang ngaji. Orang ngaji pun ngaji sungguh. Tu. Dulu baca Sapa Sahau buat dulu. Di bala tu. Masa itu. Ning pun nak baca Sapa Sahau boleh, tapi hanya demo ya. Tu. Allahu Akbar. Pergi lagi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika dihimpunkan yang 24 yang masuk pada istighna, dihimpun dengan takluk pada dihimpun sifat yang 24 yang masuk pada istighna tu, dihimpun dengan sifat yang 18 tu. Himpun dengan 18 mana? 18 yang masuk pada iftiqar, yang masuk pada sifat iftiqar. 24 campur dengan 18 jadi apa? Jawab jika. Nah, secaya jadilah 42 sifat. 42 sifat. Tu 42 dah. Tu terkandung dalam la ilaha illallah 42. Ada 8 lagi hak Rasul. Tu 8 lagi hak Rasul. Mana? Masuk dalam Muhammadur Rasulullah 42. Ya, sebenarnya hak Rasul tak ada apa. Hak Rasul tu bak lawainya bak 8. Lepas tu harus lagi jadi 9. Lepas tu lawai bagi harus tu ada lagi. Mana? Tapi musannaf kita je bila sifat Rasul apa nanti tengok. Jangan boleh cukup 50 gak. Ya bila hak Rasul apa? Bila hak Rasulnya 3 sifat. Habis tu jangan harap dia cukup 50 ni. Ya kira hak Rasul 3. Dia tak ada bila 4 ni. Ya ambil sekadar sidik. Lepas tu amanah. Lepas tu tabligh. Fatanah kan? Fatanah tak bila. Sebab masuk dalam amanah dah. Fatanah tu. Kalau kerana fatanah tu dia masuk dalam tabligh dah. Dalam tabligh. Tu ikut ulama bagilah tu. Yang 3 situ. Sifat Rasul 3, lawan yang 3 lagi jadi ne. Lepas tu harus 7. Lawan bagi harus tu 8 campur dengan 42 ni jadi 50 akidah. Terkandung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu orang Islam dia kata la ilaha illallah. Dia terkandung pahami dia dah dalam la ilaha illallah tu. Kata dia rahimahullah, dimakiallah. Bermula dimakiallah. Apa dimakiallah? Dimakiallah 42 tu. Dimakiallah 42 akidah tu. 42 sifat tadi tu.
yang terkandung ialah sifat yang terkandung apa terkandung bersangkut paut, bersangkut, terkandung, bersangkut paut di dalam makna kata kita la ilaha illallah, dalam makna kita, bukan dalam arti kata, dalam makna bagi perkataan kita. Idafah makna kata kita jadi makna bagi perkataan kita. Mana kata kita? Badal pada kata kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Iaitu, oh Masya Allah, ya herat dah. Iaitu makna kata kita la ilaha illallah tu. Makna dia tu, tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah jua. Masya Allah. Bangun. Sabit tu Sufyan Sauri, tak silap dah. Dawak bagi penuntut ilmu, dawak bagi para ulama, setitik dawak itu lebih berharga daripada darah syuhada lagi. Sebab apa dia kira lagu tu? Kerana orang mati syahid ni, dia darah dia mahal di sisi Allah, tapi dia mati kerana dia belakan tempat masing-masing dia. Kawasan tu dia mati dalam kawasan tu, habis dia jaga kawasan tanah air dia. Orang ni jaga kawasan tanah air dia masing-masing. Tapi ulama ni titik dawak dia bukan nak jaga tanah air dia, jaga umat Muhammad seluruh dunia. Habis tu duk mengarang kitab Imam Nawawi seorang dia tu. Banyak makna keren dia serata dunia, duk pertahankan agama Allah Taala serata dunia. Dengan sebab dawak je hari tu. Pas sampai kiamat duk boleh jaga. Orang mati syahid dia jaga, bila dia mati habis kat dia dah. Orang lain pula jaga. Kalau tak ada orang lain, tak ada orang jaga dah. Tapi ulama yang mati karengi duk ada. Kita ni pengaji. Tu. Dia. Lagu tu. Habis nak ke mana kedua dah. La ilaha illallah. La ilaha, terjemah bahasa, artinya tiada. Tuhan, malaikat, Allah. Ini terjemah bahasa kita. Pak, kalau pergi ke bahasa Arab, makna ilah tu makna apa? La tu tidak. Ilaha tu dia tafsir dengan ma'buda bihaqqin. Tu makna ilah. Illallah. Apa? Tiada yang berhak disembah. Ni buat turut-turut hak ramai-ramai. Malaikat Allah.
Lepas tu betul ilah ni, betul ma'bud bihaqqin, betul yang berhak disembah kena bahas. Orang nak jadi Tuhan, orang nak boleh bersifat dengan ma'bud bihaqqin, orang nak jadi Tuhan, dia kena ada dua sifat. Nak boleh panggil Tuhan, dia kena dua. Satunya bersifat dengan iftikar, dan yang kedua bersifat dengan istighna. Ada dua ni sifat ketuhanan. Sifat bagi mereka yang berdakwa jadi Tuhan. Apa makna yang berhak disembah? Tu baik dua. Boleh kata zat tu berhak disembahnya, satunya semua perkara berhajat kepadanya. Keduanya, dia terlepas daripada segala-galanya. Nak boleh panggil berhak disembah. Kalau tak cukup dua ni, tak berhak disembah. Pusu tu ada sifat gapo lah dua ni? Pusu. Duk sembah sangat. Tilemu. Ada gapo? Berhajat kepadanya juga. Orang berhajat kepada dia. Tak berhajat gapo kita kepada tilemu. Berhajat kepada nak bersih. Tak ada apa. Dan dia tak lepas pada segala-gala. Lepas tu berhak disembah kepada sembah boleh. Tokong batu apa semua loh, sembah boleh. Pokoknya ia berhajat kepada kita kalau duk payung tengok duk mani dia tu dah. Duk mani dia kata ha ni. Duk mani PS Allah. Masya-Allah. Dek dia tu berhajat kepada benda, bukan berlepas dah. Maka tak dinamakan ma'bud bihaqqin dah. Ma'bud saja. Disembah saja tapi bukan yang berhak disembah. Yang berhak disembah kena dua ni. Maka semua perkara akan berhajat kepada dia belaka kalau dia bersifat dengan 9 sifat. Dan semua dia akan terlepas daripada segala-gala kalau dia berhajat kalau dia bersifat dengan 11 sifat. Berarti bila kita kenal ke Allah Ta'ala dengan 20 sifat ni, barulah kita kenal ilah. Kita ngaji 20 sifat, kita ngaji sifat dia. Bila kita yakin dengan 20 sifat ni, kita kenal lah kata, ning Tuhan yang berhak disembah sebenarnya. Ning hak bersifat ni. Bila kita kenal ilah, barulah kita nafi. Kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hak lain. Malaikat Allah jua yang Tuhan berhak disembah. Berarti orang tanya, hak kita nafi tu Tuhan mana? Tuhan sungguh ke Tuhan bohong? Oh, tak ada nafi tu. Tiada Tuhan malaikat Allah, tiada Tuhan malaikat Allah, tak ada Tuhan malaikat Allah. Tuhan mana hak kita ada nafi? Tuhan sebenar ke Tuhan pelong? Kalau Tuhan pelong, tiada Tuhan pelong malaikat Allah. Allah je Tuhan pelong. Oh, be. Tuhan mana? Tuhan sebenar. Tiada ada Tuhan sebenar. Malaikat Allah je Tuhan sebenar. Hak nabi Tuhan sebenar. Ni duk nampak tokong tu, tak ada Tuhan malaikat. Duk nampak ya pohonnya. Nabi Tuhan sebenar. Tapi Tuhan sebenar hak mana? Tuhan sebenar di dalam mana? Dalam mana?
Pula situ. So lagi. Aduh. Ya Tuhan sebenar ni, sebenar hak kita tapi tak sebenar hak demo. Sebenar hak demo, persu hak kita. Sebenar hak mana pula dah? Tuhan sebenar hak mana? Sebenar dalam otak kita, orang mukmin. Tak kena nafi hak tu. Allah Ta'ala nafi apa hak tu. Hak tu sebenar dalam otak kita orang beriman. Ini pening dah buat ni. Hari tak. Buat pala. Buat pala. Ni orang kafir. Wal-iyazubillah. Ni orang mukmin. Mukminin, Allah menja'alna minhum. Bukan ja'alna ada, Allahumma sabbitna al-iman. Allah menja'alna minhum supaya kita tak ada jadi email lagi. Doa jadi masalah email. Email dah tetaplah email. Orang mukmin ni dalam otak dia, Allah Ta'ala ma'bud bihaqqin. Sonam berhala, Tok Kong, orang panggil ma'bud bi ghairi haqqin, tak berhak disembah. Orang kafir, Allah Ta'ala dalam otak buat ni, dia kata Tuhan li ma'bud birai yakin. Allah Ta'ala tak berhak disembah. Hak berhak disembah bagi mereka apa? Tok Kong. Dia kata ma'bud bihaqqin. Hak dia. Yang kita nafi Tuhan yang berhak disembah di sebenar tu tak ada. Malaikat Allah jua nafi ma'bud bihaqqin hak mana? Jawab kata kita menafi akan Tuhan yang berhak disembah yang dipegang oleh orang kafir. Tuhan sebenar, tapi sebenar yang berhak oleh orang kafir. Orang kafir dia pegang, kita nafi hak tu. Tak ada Tuhan yang berhak di sebenar tu, tak ada dah. Tak ada dah tu. Benar apa ni mana pegang ni? Tak ada. Bukan hidup menafi Tuhan yang, bukan duk menafi Tuhan yang berhak sebenar hak kita. Hak kita dah nafi apa? Kita Allah Ta'ala dah pegang, Allah Ta'ala ada. Tak ada Allah, begitu. Tak ada nafi hak ni. Muka kita dah pegang dah. Nafi hak tu. Nampak tu dah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hak mereka dah pegang tu. Tak ada apa tu. Malaikat Allah je teka isbat ma'bud bihaqqin. Ma'bud bihaqqin hak kita. Tu. Pening tak? Di dua situ. Ni Allah mau duk kira pula situ. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dah. Tak ada berhak disembah dah. Puak nunduk kata berhak disembah. Tak ada. Tak ada dah hak berhak disembah tu. Malaikat Allah je yang berhak disembah. Ni. Tak ada dah berhak disembah. Malaikat, hak ni ya. Tu. Nampak tak? Tu. Bukan teka isbat ma'bud bihaqqin hak kita.
Bukan makbud birai, bukan isbat Allah dalam otak orang kafir. Kerana Allah dalam otak orang kafir, makbud birai hakim. Tekau menafi berhala tu dalam otak orang kafir yang mereka iktikad kata makbud bihakim. Bukan menafi berhala dalam otak kita. Berhala dalam otak kita, hak tu makbud bi ghairi hakim. Dan nafi apa? Nampak tu dah? Ha, dia kira. Ya, tu. La ilaha, bila ingat la ilaha tu nampak tok kong, nampak tok ca, nampak tok gapo pun, tok hak dah mono duk pegang. Bukan tok hak kita duk nampak, tok hak mereka duk sembah. Tu. Tu. Malaikat Allah, Allah yang kita duk sembah ni ya. Tu. Dalam ilah ni kena ke makbud bihakim ke bighairi hakim? Bihakim. Nabi tu hak sebenar. Lama kata, "Hei, dia berhala tu hak bohong." Kalau kita nabi tu hak bohong sini, berarti kita isbat kata Allah tu hak bohong. Tidak ada tu hak palsu, malaikat Allah je yang palsu. Tu. Tidak ada Tuhan yang sebenar, malaikat Allah yang sebenar. Allah je Tuhan yang sebenar. Tapi Tuhan yang sebenar mana hak kita nafi sini? Hak lek otak kita. Otak kita dah nafi apa? Kita dah isbat Tuhan dah. Kita dah nafi Tuhan makin hak ni pula. Berarti kita nafi Allah Taala. Lepas tu baru nak isbat ke Allah gitu. Dah, kita tak nafi Allah. Makbul bihakim dalam otak kita Allah dah. Tak kena nafi hak tu. Hak tu dah tetap dah. Nabi makbul bihakim hak puak nun duk pegang tu. Nabi hak tu. Malaikat Allah je yang makbul bihakim. Allah je hak kita semua ni. Nampak tak? Boleh. La ilaha illallah. Allah. Ni nak kocok tia-tia. Mengatik utuh habis lata-lata. Dalam otak, dalam isi hati pegang ingat gapo. Ingat nak makan nasi. La ilaha illallah. Bila ni? Bila nak makan nasi? Bila nak berdoa? La ilaha illallah. Bila nak berdoa? Tu dah kira. Duk nanti sama. Lapar nasi jaga kaki. Gitu ya ke? Tu. Maka la ilaha illallah ulama dengar kita. Tu. Mereka penuh isi. Sepatah dia. Sabit tu miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga ni. Anak kunci syurga. Hak Nabi kata man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalan jannah. Akhir kata dia la ilaha illallah tu. Tu masuk syurga. Kerana dia tu baik pergi dalam keadaan penuh dah isi kandungan hati dia. Itu dia. Tu. Sebab itulah Musa kata makna la ilaha illallah tu makna apa? Iaitu tiada Tuhan yang kaya, yang terkaya dan terlepas daripada tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Tuhan tu. Ni. Tak ada dah Tuhan yang lepas daripada segala-galanya. Dan yang atau kepada yang kaya. Dan tiada Tuhan yang berkehendak kepadanya kepada Tuhan oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Tuhan. Tak ada dah Tuhan yang lepas dari segala-gala dan berhajat kepada dia oleh semua perkara. Tak ada dah. Malaikat Allah jua. Malaikat Allah, ini malaikat Allah jua. Allah jua yang semua perkara berhajat ke dia. Dan Allah jua yang lepas daripada segala-gala. Tu. Nampak tu dah? Allah je. Nampak tak tu? Nampak tak? Lepas tu bila? Jadi gini.
Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tidak ada yang berhak disembah malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang semua perkara berhajat kepada dia belaka, dan dia sendiri lepas pada segala-gala malaikat Allah juga. Patut masuk dalam segala perkara berhajat ni 9 sifat. Mana 9 sifat? Wahdaniat. Mana? Qudrat. Iradat. Ilmu. Hayat. Tu sekat tu. Lepas tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9. Bila kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah, jadi tidak ada Tuhan yang semua perkara tu berhajat ke dia belaka, malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang semua berhajat ke dia belaka, malaikat Allah. Soalan kata tidak ada Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah, malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang bersifat qudrat, malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang bersifat iradat, ilmu hayat, malaikat Allah. Kecek kata la ilaha tu masuk dah 9 dalam ni. Tu masuk lagu tu bukan pru. Dia mau dok bagi la ilaha. La ni apa sifat? Alih ni apa sifat? Hak tu mengarut. Ada juga orang duk kacau. Satu torekoh mana mengarut sesat. Tok Ye Soleh kata, apa? Ya kacau gak, ya nak baca dalam kitab kata terkandung dalam la ilaha illallah tu 20 sifat. Dalam la ilaha illallah tu masuk 20 sifat. Ya kacau, ya tengok. Ni, la ni masuknya sifat gapo? Wujud, kidai. Alih ni masuk sifat apa? Hamzah ni masuk sifat apa? Bukan masuk gila gitu. Masuk ngarut aku tu. Ada juga ketah pasal tengok. Dia mau buat. Ni hakikat. Orang siapa hakikat boleh tengok ni kata. Tengok itu pecah tubik. Le ni masuk apa? Alih ni tubik apa? Penuh. 20 tu heret boleh dia. Ya mek kau mana tahu. Tu khoyam ngarut saja. Bukan masuk rupa tu. Masuk kok rupa kita reti. Tu terkandung dengan mana tu? Wa yang tawi fi kilmatil islami maqad madha min sairin ahsami. Tu dalam Johara kata wa jami'un makna allazi taqarrara syahadatan islami fatrahil mira. Termasuk lupa tu. Tu dia. Gambar dak duk royak tu. Allah. Tu la ilaha illallah. Tu. Sebut imalat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illah la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Ada juga lagi tu. Illallah, illallah, illallah. Baca pun pelak-pelak dah. Ada budak-budak dulu kita ni lah, kita sendiri dulu. Tu orang tua apa duk kata? Illallah, 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 illallah. Tu. Baca molek, lepas tu isi kandungan kita. Teka kita baca tu kita ingat ni makna dia. Makna dia. Sila hak tu. Ni duk ingat arti tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan. Tu duk sila arti, bukan sila makna. Hak sila makna Allah jua Tuhan. La ilaha illallah. Ingat tak Allah je Tuhan. Allah je semua berhajat ke dia belaka. Dia lepas pada segala-gala. Ya. Tu Tuhan. Tu. Lagu tu. Boleh. Habis itu. Atau tiada Tuhan yang disembah. Ni boleh juga. Boleh juga atap kepada tiada Tuhan yang kaya. Boleh juga kita apakah makna ni. Makna kata la ilaha illallah satu je kita nak kata gini boleh. Tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya malaikat Allah. Tak kata lagu tu boleh. Atau kata lagu ni mutawah. La ilaha illallah iaitu tiada Tuhan
yang disembah dengan sebenarnya. Ni. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang ada, jadi ada ia malaikat Allah yang ada. Yang ada tu ya takdir mari, takdir khabar bagilah yang mahzuf ya. Kerana kalau kita kira sungguh, sini ni dah ada lagi. La ilaha, ilaha tu isim bagilah. Khabar ada mana? Sehingga ulama kata khabar yang mahzuf takdirnya maujudun. Tidak ada, tidak Tuhan itu ada, malaikat Allah je yang wujud. Gitu. Jadi Allahu tu i'rab jadi badal pada maujudun tu. Kalau turut oleh ulama takdir maujudun tu Allah tu jadi i'rab jadi badal. Sebab tu dia takdir maujudun mari dia boleh baca illallaha, illallahu. Kalau tak takdir maujudun tu maka ilallahu lah. Tu. Tu jaga. Allahu akbar ya kabir. Dah baca siapa muka ni dah muka 7 dah weh. Pukul apa dah? 2.30. 2.30. Masya-Allah. Ngana Sri? Allahu akbar. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Faham molek pula sini. Tulis situ. Bukan kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, semua dengan sungguh-sungguh. Malaikat Allah je orang yang semua dengan sungguh-sungguh. Bukan mana sembah dengan sebenar-benar lagu tu. Yakni disembah dengan sebenar, yakni tiada Tuhan yang sebenar yang patut disembah malaikat Allah. Maksudnya Allah jualah yang apabila disembahkan dia itulah sembahan yang sebenar. Dan betul dengan waqi'. Dan betul dengan waqi'. Tu. Ya tu ya. Hak lain dia mahu sembahan saja, tak sebenar. Sembahan yang tak sebenar, tak betul dengan waqi' dia. Tu. Bukan Tuhan. Sebab tu orang soleh tak sebi kecek Tuhan tu. Tuhan tu saja. Jangan kata ni Tuhan kita, Tok Kong Tuhan demo. Jangan kata lagu tu, jangan kata tu Tuhan orang India, tu Tuhan orang Hindu, tu Tuhan orang Buddha, tu Tuhan orang Cina. Ni Allah Tuhan kita. Jangan kecek Tuhan lagu tu. Tuhan siapa-siapa pun Allah je. Wa ilahukum ilahun wahid. Sebab makbud bihaqqin tu saja. Kalau kita pergi kata lagu tu, bermaknanya kita pergi duk isbat Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala tu. Rupa-rupa. Sebab kita duk mengaku kata hak tu Tuhan. Jangan kata Tuhan. Allah je Tuhan. Tak? Padahal kata gana Tok Kong tu. Bukan Tuhan. Tok Kong tu sembahan. Pusu tu bukan Tuhan. Sembahan. Tik lembu tu bukan Tuhan. Lembu tu bukan Tuhan. Sembahan dia. Batu tu sembahan dia. Allah tu sembahan kita. Sembahan dia tak sebenar. Sembahan kita sebenar. Sembahan kita inilah Tuhan. Nampak tak? Faham tak tu? Faham tak? Gerti tak?
Ni Tuhan berlaku. Buat gana Tuhan dia lagu tu. Tuhan siapa pun Allah Ta'ala berlaku. Ingat tu risalah ya suruh ni. Kita ingat lah ya suruh tulis. Ya benda hak dok royak-royak ni ingat hak dia dok suruh berlaku. Tak ingat dah betul mana. Ni kalau ibarat hak dia. Sifat mana? Kalau ibarat hak dia dalam wadaniyat apa tak silap. Dia kata mana? Kata setengah golongan manusia muslim, iaitu Tuhan itu Tuhan orang Buza, ini Tuhan orang Cina, maka itu salah. Kerana Tuhan siapa-siapa pun satu jua, iaitu Allah Ta'ala. Maka tak boleh berkata begitu kerana seolah-olah mengaku keadaan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, ya kata. Wa ilahukum ilahu wahid. Tu. Kecek tu kan ada semabur pula. Tak boleh kecek. Kalau kecek orang di semabur ke orang, tak boleh kecek. Jangan kata Tuhan. Kalau kita kata Tuhan, seolah kata orang dengar apa, seolah kita ada isbat kata keadaan Tuhan bagi benda lain daripada Allah Ta'ala. Padahal kita tak iktikad lagu tu, tapi kecek pe kita tu buat dia dikeliru. Habis itu bermula dalil, nampak semula pula lah padahal dah. Padahal dah. Hajar dulu, hajar. Hajar wikrah tekak. Kalau jumpanya alai lagi kita. Jumpanya alai lagi. Tu dia. Kemudian kata bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah. Tengok kau tengah malam kau sedap. Tengok. Padai dulu bi, sedap pun. Bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah daripada tiap-tiap barang yang lain dan iftikar tiap-tiap barang yang lain kepadanya, iaitu firman Allah Ta'ala. Ayat Nisa ni dua. Iftikar, istighna. Ayat Nisa ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع أمين ربي يسمع بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ومداد كلماتي ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وأخلا أن أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا. Kalau nanti dia pun